Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tujuan kita diciptakan di atas dunia ini adalah untuk menzahirkan kehambaan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk menzahirkan bahawa kita ini hamba. Hamba yang tunduk dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pensyariatan puasa itu yang membawa kita kepada hakikat kehambaan, maka sudah tentu ianya adalah anugerah dan kurniaan yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Sedang jemaah muslimin yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Taala sekalian, bertemu lagi kita dalam rancangan yang sama, iaitu Rindu Ramadan. Bagaimana Ramadan yang datang ini hati kita dapat masuk ke dalamnya dalam keadaan hati yang sangat rindu, sangat asyik, sangat cinta kepada zat yang telah mensyariatkan Ramadan itu kepada kita, yang telah memberikan keistimewaan yang khusus yang hanya diberikan kepada umat Nabi SAW dalam puasa di dalam bulan Ramadan tersebut dan segala ibadah yang terkandung di dalamnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala, tujuan kita diciptakan di atas dunia ini adalah untuk menzahirkan kehambaan diri kita kepada Allah Subhanahu Taala. Untuk menzahirkan bahawa kita ini hamba. Hamba yang tunduk dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pensyariatan puasa itu yang membawa kita kepada hakikat kehambaan, maka sudah tentu ianya adalah anugerah dan kurniaan yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam sebuah firman Allah Subhanahu Wa Taala, ayat berbunyi, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, penghulu kepada seluruh mufassirin, mengatakan maksud liya'budun, agar mereka menyembahku, adalah bermaksud ay liya'rifun, iaitu agar mereka mengenalku. Maka hikmah yang besar di sebalik menjadi hamba Allah adalah menjadi hamba Allah yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hamba Allah di atas dunia ini seolah-olah melihat Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana dalam hadis sahih Muslim riwayat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahawa pencapaian yang perlu diraih oleh seorang muslim adalah maqam al-ihsan. Apakah itu al-ihsan? Iaitu an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu kamu menjadi hamba Allah yang seolah-olah melihat Allah, dan jika kamu tidak dapat mencapainya, maka hendaklah kamu yakin bahawa Allah melihat kamu. Maka pentarbiahan dan didikan itu Allah SWT berikan kepada kita sepanjang bulan Ramadan, yang Allah Ta'ala mensyariatkan kita untuk meninggalkan makan dan minum bermula daripada fajar sehingga terbenamnya matahari. Dan beberapa belas jam yang Allah SWT tentukan ini untuk kita jangan melakukan sesuatu yang membatalkan puasa kita. Asalnya makan dan minum adalah keperluan asasi kita untuk kita teruskan kehidupan. Dan begitu juga dengan bersubuh antara suami dan isteri adalah sesuatu yang menyebabkan perkembangan zuriat manusia. Tetapi Allah SWT melarangnya untuk dilakukan pada siang bulan Ramadan, kerana di situ ada rahsia untuk menundukkan hati manusia, untuk manusia benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila seseorang berada di dalam rumahnya seorang diri dan mengetahui dia sedang berpuasa, walaupun dalam peti aisnya terisi dengan pelbagai buah-buahan, ada jus buah, ada jus tebu, ada jus oren, ada jus strawberry, ada jus tebu, dan di atas hidangan di meja ada berbagai makanan. Walaupun dia berada dalam keadaan seorang diri dalam rumah, tapi dia tahu dia sudah pun berpuasa, dia sedang berpuasa. Dia tahu kalau orang tak nampak dia, tapi Allah nampak dia. Dan di situ ada didikan untuk seseorang itu melangkah untuk mendapat maqam al-ihsan. Kerana untuk mendapat maqam al-ihsan, maka langkahnya dan pintunya adalah dia mestilah merasakan pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas dirinya.
merasakan pelihatan Allah yang tidak pernah terlepas daripadanya. Dia berada dalam pemerhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara itu, hakikat itu dihidupkan dalam jiwanya dalam bulan Ramadan. Maka mari kita masuk dalam bulan Ramadan dengan kita memasang niat untuk kita mendapatkan makna ibadah, makna perhambaan yang benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita masuk bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita hakikat kehambaan. Sekali hakikat kehambaan telah meresap dan sebati dalam jiwa kita, apabila kita keluar daripada bulan Ramadan itu, maka diri kita akan berada di atas landasan kehambaan setiap masa sampai tahun depan. Tahun depan Allah Ta'ala datangkan lagi Ramadan, dapatkan lagi makna kehambaan tersebut. Demikian manusia daripada masa ke semasa, tahun demi tahun, dia sentiasa memperbaiki dirinya, memperbaiki makna kehambaan dan hakikat pengabdiannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.